sejahtera tuan-tuan dan perempuan sekalian. Apa khabar semua? Semoga semua sihat dalam suasana yang penuh dengan persoalan-persoalan tentang masalah COVID-19. Kita bersama lagi pada hari ini dengan episod yang kedua, COVID-19 dan hubungan dengan Imam Mahdi. Kisah akhir zaman ya. Tak ada noktah untuk kita berbicara dan kita berdiskusi selagi kita masih ada lagi kehidupan di atas muka bumi. Maka saya akan menjelaskan secara saintifik, secara practicality tentang hubungan yang dapat kita lihat daripada video yang sebelum ini tentang COVID-19. Dan telah saya tekankan betapa pentingnya kita kena mula menggunakan akal fikiran yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita, bertenang dalam suasana ini, kerana dalam ketenangan saja kita akan dapat memberikan suatu jawapan berdasarkan kepada situasi yang seimbang. Kerana seimbang ini adalah salah satu hukum daripada hukum alam yang keempat ya, bagi mereka yang telah mengikuti video saya daripada awal akan dapat jelas tentang hukum alam yang telah saya terangkan. Ada 4. Dari hukum yang keempat, yakni keseimbangan. Maka kita kena di dalam status keseimbangan sebelum kita nak membuat apa juga tindakan atau apa juga keputusan. Maka untuk itu, perkara yang pertama harus kita fahami pada saat ini adalah saat ketenangan. Berbalik kepada situasi dan status yang ada pada saat ini, maka ketenangan itu adalah asas yang perlu kita pegang terlebih dahulu. Kerana dalam sikap yang panik, sikap yang sentiasa dalam kerisauan ya, dalam keadaan yang kelam kabut, yang tidak ada keharmonian, maka itu akan menimbulkan lebih banyak masalah-masalah yang sebenarnya tak perlu berlaku dan tidak akan berlaku sekiranya kita dalam keadaan yang tenang. Maka harus kita ingatkan daripada apa yang telah saya jelaskan daripada video-video yang sebelum ini, betapa bila kita mula merungkai atau untuk memahamkan tentang posisi atau memahamkan akhir zaman dengan apa yang berlaku pada sekeliling kita pada saat ini, dan akhirnya kini kita capai suatu titik ataupun suatu penjelasan yang jelas tentang Imam Mahdi, maka tidak kita kena sentiasa ada suatu rujukan yang khusus. Dan saya tidak akan keluar dan tidak akan mengajak tuan-tuan dan perempuan daripada apa juga situasi yang menimbulkan lebih banyak lagi persoalan-persoalan. Maka saya akan kembalikan lagi kepada wadah yang sama, daripada formula yang sama, yakni kembali kepada Al-Quran, kembali kepada perjalanan Rasulullah SAW. Maka itu yang akan kita pegang daripada setiap waktu, setiap saat pengupasan yang akan saya berikan. Hari ini ingin saya tambah lagi tentang COVID-19. COVID-19 adalah suatu makhluk, satu virus, satu perkara yang tidak akan berlaku dengan tiba-tiba, tetapi ia harus berlaku dengan suatu proses. Ya, kerana setiap sesuatu yang ada ini ada proses dia. Maka COVID-19 juga ada proses dia. Maka proses yang berlaku hari ini adalah suatu perkara yang dalam perubatan kita katakan dia simptom. Yang kita lihat masalah-masalah yang berlaku kepada manusia pada hari ini adalah simptom ataupun kesan dan akibat daripada suatu makhluk yang telah mengambil dominan di dalam sistem tubuh badan manusia. Ya. Dalam kajian alamtologi yang telah saya jalankan lebih daripada 30 tahun dan juga dalam bidang perubatan altamedi, sistem tubuh badan manusia ini sebenarnya terbagi pada 2 bahagian utama. Ya. Kalau kita ambil dari aspek perubatan alopati itu berbeza ya, hingga segi altamedics. Ya, bukan untuk membuat perbandingan itu sebagai siapa yang baik atau siapa yang tidak baik, siapa yang betul atau salah. Tapi dari segi alternatifnya untuk memahamkan apa yang cuba saya sampaikan, saya akan sentiasa merujuk kepada keilmuan yang saya miliki. Kerana saya tidak boleh menjelaskan dari keilmuan orang lain atau mereka yang ahli dalam bidang yang lain
maka itu tidak layak bagi saya untuk menyampaikan. Saya hanya menyampaikan dari aspek apa yang saya miliki, apa yang saya fahami. Maka balik kepada persoalan tadi, tubuh badan manusia berdasarkan automatik terbagi kepada dua sistem utama. Satu dinamakan plus A dan satu lagi namanya plus B. Jadi kedua sistem ini saling bergabung dan saling berfungsi secara harmoni, ya. Plus A dan plus B. Plus A adalah sistem yang mengeluarkan production, ya, mengeluarkan sel-sel darah merah, sel darah putih dan semua sistem pertumbuhan manusia itu akan didominankan ataupun di bawah peranan plus A. Plus B ini pula adalah sistem yang mengawal, memastikan plus A sentiasa berfungsi dengan teratur. Seperti mana hari ini kalau kita lihat ada polis, ya, ada askar, ya, ada penguatkuasa, ada yang mengawal politik, ada yang mengawal pemerintahan, pentadbiran dan sebagainya. Maka itu kalau kita nak fahamkan konsep plus B. Dan sistem tubuh badan manusia ini adalah satu sistem yang mempunyai hubung kait di antara satu sama lain. Maka plus B ini peranan dia sebagai pentadbir, seperti kerajaan lah senang cerita, ya. Ada pegawai dia, ada pengurus dia dan sebagainya untuk mengawal, mengurus plus A. Plus A ni macam masyarakat lah, ya, manusia dan sebagainya. Kita berfungsi sebagai bekerja dalam apa yang anak-anak sekolah pergi ke sekolah dan sebagainya. Maka menyediakan sekolah, menyediakan prasarana, menyediakan pentadbiran dan sebagainya. Plus B yang akan susun. Pemerintah ni, kerajaan ini akan susun. Maka konsep ini yang saya jelaskan dalam konsep tubuh badan manusia mempunyai pemerintah dia, mempunyai pengurus dia, mempunyai pengawal dia dan sebagainya. Maka itu dikatakan antibody, ya. Itu yang dikatakan sistem tubuh badan, sistem pembersihan, sistem digestion system, ya, sistem pendengaran dan sebagainya. Ini semua adalah satu proses yang mana ada hubungan dengan apa yang kita nak faham dari segi anatomi manusia. Jadi sekali lagi yang saya jelaskan bukan untuk saya membuat perbandingan yang mana sistem sedia itu salah atau betul, tapi ini sebagai suatu wadah ataupun ruang alternatif kepada kita semua, ya, tuan-tuan dan puan-puan mungkin yang pertama kali mendengar tentang alam mitologi, ya. Balik Pak dah. Okay, yang dengarkan tentang alam mitologi. Ini adalah satu ilmu yang telah ada di begitu banyak pelosok dunia, cuma tidaklah dipraktikan secara khusus, tetapi ia dipraktikan secara terpilih sahaja buat masa ini. Dan insya-Allah ke depan kita akan jadikan alam mitologi sebagai satu silibus utama kepada silibus pilihan kepada mana-mana pihak yang ingin membuat kajian dan mempelopori tentang disiplin alam mitologi. Balik kepada yang tadi, maka sistem tubuh badan manusia itu ada dua, peranan A dan B. Maka apabila kita lihat di sini, apa juga yang berlaku kepada A adalah atas pantauan B. Maka sebagai contoh sakit, kita sakit, contohnya kita sakit masalah diabetes, kencing manis. Sakit kencing manis kenapa? Bukan kita lihat selalu pemahaman gula, maka gula menyebabkan kencing manis. Bukan gula menyebabkan kencing manis, tuan-tuan dan puan. Gula adalah elemen yang akan boleh memberi kesan kencing manis sekiranya sistem tubuh badan tidak dapat mengawal perkadaran ataupun jumlah gula yang masuk dalam tubuh badan, glukos. Maka di situ datangnya peranan pankreas yang mengeluarkan insulin, ya, yang akan memecahkan glukos dalam darah, kemudian dileraikan menjadi sumber protein atau sumber tenaga yang diperlukan oleh tubuh badan. Tetapi apabila itu tidak berlaku, ya, pankreas tidak mengeluarkan jumlah tenaga ataupun jumlah insulin yang bercukupan untuk menampung jumlah gula yang datang dalam tubuh badan, dalam darah, melebihi daripada apa yang sepatutnya. Akhirnya sistem penapis ataupun sistem pemecah yang ada pada sistem pankreas itu tidak dapat berfungsi. Contohnya macam kita suruh dia bekerja 24 jam, ya, kita bekerja satu hari pun 8 jam. Bayangkan bekerja 12 jam setiap hari, tak berhenti dan bukannya 12 jam, bertengkuh lumus lagi 24 jam. Kerana apa? Supply yang perlu diselesaikan terlalu banyak. Maka daripada situ akhirnya tubuh itu lemah, pankreas itu lemah, dan kesan dia gula tidak dapat dibuang daripada darah,
glukos itu tadi, dan dia beredar dan sistem pembuangan juga tidak lengkap dan kesannya jadilah kencing manis. Maka kencing manis tu adalah simptom kepada permasalahan daripada sistem tubuh badan yang lemah. Maka ini konsep yang ingin saya jelaskan. Apa pula kaitannya dengan kisah kita pada hari ini? Maka COVID-19 adalah suatu makhluk ataupun suatu namanya sistem kecil, ya, virus yang berfungsi sebagaimana unsur-unsur yang lain, iaitu tenaga. Dia perlukan tenaga. Kalau tidak cukup supply tenaga kepada dia, maka dia juga akan mati. Dalam konsep ini tadi, maka persoalan kita nak salahkan COVID-19 itu adalah perkara yang sedang berlaku di seluruh dunia pada hari ini. Salahkan COVID-19. Tetapi kita tidak pergi kepada permulaan, punca kenapa berlakunya perkara ini. Maka di sinilah kalau kita faham tentang kisah akhir zaman, tentang Imam Mahdi, kita akan balik kepada punca, kepada masalah. Bukan address ataupun kita tujukan kepada masalah, tetapi kita mencari mana datang, maka mana punca dia. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, COVID-19 adalah satu daripada berjuta, berbilion yang ada di luar yang boleh menyebabkan masalah kepada manusia. Ya, akan menyebabkan masalah kepada manusia sekiranya manusia tidak mengambil tanggungjawab dan tidak mengambil peranan dia pada awalnya. Kerana di sini selalu saya jelaskan apa juga yang ingin saya nyatakan dan ingin saya jelaskan dari segi aspek akhir zaman dan juga tentang Imam Mahdi. Maka dia akan kembali kepada satu perkara, berfikir secara praktikal, ya, rujuk dengan fakta, jangan emosi, kembali kepada realiti, keluar daripada fantasi. Maksudnya macam mana? Apakah yang sebenarnya sedang berlaku adalah berbalik kepada asas kita dalam mengenal siapa diri kita dan apa peranan kita dan apakah tanggungjawab kita sebenarnya. Maka apa yang ada di sekeliling kita tidak boleh nafikan dia sesuatu yang sangat kritikal. Tetapi adakah kita mampu menyelesaikan masalah ini jika kita tidak mengetahui musuh kita siapa? Siapa sebenarnya sedang kita hadapi? Kita tidak kenal siapa musuh kita, maka bagaimana ingin kita menangani ataupun menghalang ataupun memagar kawasan kita daripada dimasuki oleh musuh-musuh. Ya, dah berlaku, maka kita hanya terpaksa ataupun berada dalam satu zona atau zone untuk menyembuh sahaja. Maka kalau kita lihat kepada proses yang telah saya jelaskan daripada awal-awal dulu dalam banyak video-video saya, itulah saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin pertama kali melihat video ini, lihat dalam video-video yang terdahulu, banyak saya jelaskan dan ada hubungan dengan kisah yang berkait pada hari ini tentang COVID-19, iaitu salah satu sifat yang ada pada Imam Mahdi adalah pertama, kebersihan. Dunia hari ini menjadi suatu tanda bukti bahawa apa juga masalah yang timbul pada hari ini kerana kita tidak menjaga kebersihan. Itu asas yang pertama. Kerana Imam Mahdi adalah orang yang pembersih. Dia seorang yang sangat praktikal, yang sangat prihatin tentang kebersihan, menjaga diri dia dengan bersih, menjaga ruang sekeliling dia dengan bersih, menjaga apa yang dia makan masuk dalam badan dia itu bersih, dan memastikan apa yang dia pakai itu juga bersih. Kerana kesan atas kebersihan adalah kebaikan dan perkara-perkara yang dinamakan dalam kesihatan itu sehat. Apa juga yang masuk atau dekat atau kita berada dalam lingkungan kekotoran, maka itu akan mendatangkan dalam istilah penyakit dan kita akan sakit. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak menyatakan apa sekalipun pada saat ini adalah soal kebersihan adalah asas kepada segala-galanya. Permulaan untuk kita mengenal Imam Mahdi, kita kena bersih terlebih dahulu. COVID-19 adalah satu bukti menunjukkan bahawa dunia hari ini telah berada dalam satu ruang yang sangat contaminated, yang telah diseliputi dengan segala macam kekotoran.
sama dalam bentuk kekotoran yang dalam bentuk partikel-partikel di sekeliling, ya, unsur-unsur yang ada dengan pelepasan kimia-kimia, gas-gas yang tidak sepatutnya, ataupun dari aspek pemakanan-pemakanan yang tidak sepatutnya, cara makannya, bahan-bahan yang kita gunakan. Maka itu telah menyebabkan dunia hari ini menjadi satu ruang atau lobok kepada segala macam penyakit. Maka itu yang sedang berlaku, tuan-tuan. COVID-19 adalah bukti bahawa dunia sedang sakit. Apabila dunia sakit, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai penghuni dalam dunia ini akan menerima kesan dan akibatnya. Tetapi apabila dunia itu sakit, kita harus melihat bukan bermasalah pada dunia, tetapi siapakah yang menyebabkan berlakunya masalah kepada dunia. Bagaimana dunia boleh sakit? Kerana penghuni di dalam dunia, ya, di bumi ini tidak lagi mempraktikkan apa yang sepatutnya asas dalam diri masing-masing, iaitu kebersihan. Kita tak jaga kebersihan. Kita tidak mengutamakan kebersihan. Maka kita akan membuka ruang kepada COVID-19 masuk dalam diri kita, masuk dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam tubuh badan kita. Maka apabila itu berlaku, kita menyalahkan pihak-pihak yang lain, kita menyalahkan orang-orang yang lain, kita menuding jari daripada negara itulah, daripada negara inilah punca dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga telah membuka conduit, ya, conduit ni seperti kita membuka kabel. Maka dia datang kepada kita. Kerana kalau tidak ada conduitnya, tidak ada hooknya, dalam bahasa elektronik ni dipanggil hook, dia tidak ada bondnya tadi itu, maka tidak akan ada permasalahan kepada kita dalam aspek COVID-19. Maksudnya macam mana? Dalam sistem, apa juga dia mesti cari pairing, dia akan mencari pattern yang sama. Jika berlaku satu tempat masalah, seperti baru-baru ni dikatakan berlaku di negeri China, dan dia merebak ke seluruh dunia. Kenapa jadi begitu? Kerana dia dapat menyesuaikan suasana itu daripada mana dia bermula. Jika kita lihat virus itu bermula di Wuhan lah katanya, ini kata ialah saya hanya mengambil daripada informasi-informasi yang disampaikan melalui media-media dan sebagainya, dan dibuktikan dan disahihkan bermula daripada sana, katanya lah, ya. Dan hari ini dah merebak ke seluruh dunia. Macam mana itu berlaku? Maka kerana dia conduit, dia telah mempunyai host yang baru. Maka host itu mesti bertepatan dengan permulaan dia. Bermakna kalau dia bermula dari tempat yang kita katakan dia kotor, dia tercemar dengan segala macam elemen-elemen, maka dia tidak mampu hidup di dalam ruang yang tidak tercemar. Dia tidak akan mampu hidup di ruang yang tidak ada nilai yang sama sebagaimana permulaan virus tersebut. Ini harus kita ingat. Kerana ini sistem alam. Hukum alam itu mesti ada datang titik persamaan. Tidak ada persamaan, dia tidak boleh menyambung, dia tak boleh duduk pada tempat tersebut. Dia akan musnah dengan sendirinya. Tetapi kalau dia dah habis di sini, dia akan cari tempat di mana dia boleh bermastautin, dapat host yang baru. Maka host yang baru mesti bertepatan dengan pattern atau pola untuk dia menginap ataupun untuk dia sangkut di situ. Maka apabila kita lihat di seluruh dunia hari ini dengan begitu banyak jangkitan-jangkitan, maka itu yang saya katakan tadi, bukti bahawa bumi sedang sakit. Bumi sedang diliputi dengan segala kekotoran. Begitu banyak kekotoran-kekotoran, contamination, pencemaran-pencemaran alam yang menyebabkan tidak ada satu tempat di dunia ini yang tidak memiliki ataupun nanti kata lain, tidak ada satu tempat di dunia ini yang bebas. Semua mempunyai potensi yang sama untuk dijangkiti dengan COVID-19. Maka apa pula kaitkan dengan Imam Mahdi dalam soal ini? Sebagaimana saya katakan, apabila kita tidak memahami persoalan kebersihan daripada awal lagi, maka kita tidak akan dapat memahamkan posisi Imam Mahdi. Imam Mahdi orangnya bersih. Imam Mahdi orangnya sentiasa berada dalam situasi yang
penuh dengan kebersihan. Jadi ini yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak memberikan suatu jawapan, bukan saya nak beri jawapan dengan cara terus A, B, C, A jawapan dia, B jawapan dia, C jawapan dia. Saya hendak tuan-tuan dan puan-puan sama-sama berfikir, merenungkan waktu ni, waktu kita dalam kuarantin ni, masa untuk berfikir atas diri sendiri. Sebagaimana saya katakan semalam, inilah masa dia untuk kita berfikir, untuk mula merungkai, memerah, untuk mencari jawapan. Kenapa kita masih belum jumpa jawapan tentang Imam Mahdi? Kenapa kita masih belum dapat lagi penyelesaian tentang akhir zaman? Kerana kita sebenarnya belum lagi menyediakan diri kita dengan pola, dengan kapasiti yang melayakkan kita berada bersama dengan Imam Mahdi. Bukti dia apa? COVID-19. COVID-19 adalah bukti bahawa berlaku kekotoran di dalam kehidupan. Jadi jangan salahkan COVID-19, tetapi kita kena melihat COVID-19 itu sebagai suatu bukti, fakta bahawa manusia perlu kembali kepada kebersihan. Tuan-tuan dan puan-puan balik rumah sekarang ni setiap hari mandi selalu 3 kali sehari mandi paling kurang. Basuh tangan sebelum makan. Kementerian Kesihatan Malaysia berulang-ulang kali memberikan begitu banyak informasi-informasi penjagaan diri. Ikut, kalau disuruh bersihkan badan, bersih. Kalau dikatakan jangan keluar daripada tempat-tempat kediaman masing-masing, ikut arahan, jangan keluar. Kenapa? Dikuatiri kita pergi ke satu tempat yang ada kekotoran, maka daripada situ kita akan dicemari dengan COVID-19, ataupun kita sendiri sebenarnya sebagai carrier yang akan menyebabkan tersebarnya COVID-19 ke tempat-tempat yang lain. Maka kalau itu juga kita tidak dapat penuhkan, tidak dapat kita fahami, tidak dapat kita ikut, bagaimana kita nak ikut Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan? Ini semua latihan untuk kita. Ini semua latihan pada saat ini Allah berikan kepada kita untuk kita mendapat sijil. Ini macam peperiksaan lah. Ini tengah semua tunggu ni dalam dewan peperiksaan. Dalam satu ruang masing-masing macam ambil SPM dulu ambil PMR dulu. Kalau zaman saya dapat dipanggil SRP. Sebelum tu LCE. Maknanya kita sedang berada dalam satu ruang masing-masing, sedang menjawab soalan, sedang mengeluarkan jawapan-jawapan atas setiap soalan-soalan yang diberi. Dan kita nak tunggu lulus ke, kita gagal ke dalam peperiksaan. Inilah saatnya. Kerana saat ini untuk membawa kita mengenal diri kita, dan saat ini untuk kita dapat mengetahui sama ada kita ini dapat bertemu, dapat berada di sisi Imam Mahdi atau tidak. Tetapi apa yang berlaku jika kita melanggar perintah pemerintah, melanggar perintah-perintah daripada penguat kuasa yang telah berulang kali menyuruh kita sentiasa mengikut apa juga arahan-arahan, dan kita tidak dapat lakukan arahan tersebut, bagaimana kita nak mengikut arahan yang lebih besar daripada itu? Okey, inilah asas kepada setiap perkara yang perlu kita faham, tuan-tuan dan puan-puan. Hidup kita ini bukan hidup sendiri. Hidup kita ini saling berkait dengan yang lain. Tetapi saat ini Allah telah pecahkan kita daripada mereka-mereka yang lain-lain. Allah berikan kita ruang dan masa untuk kita berfikir semula, untuk kita mula merenung diri kita semula. Dan saya juga mendapat satu komen daripada seseorang, dia katakan kalau kita gunakan akal fikiran tidak akan dapat jawapan. Saya juga tidak ada lagi pernyataan apa yang perlu saya nyatakan di sini, kerana kalau itulah jawapannya, lihat dalam Al-Quran. Berulang-ulang kali dalam Al-Quran, tak kurang 40 kali, 50 kali Allah memerintahkan kita berfikir. Apa juga yang Allah terangkan kepada kita, kita mulakan dengan berfikir. Tidak akan kamu berfikir kerja siang dan malam, bulan dan bintang. Tetapi kita langgar, kita lawan pula, oh jangan berfikir. Maka bila kita tidak berfikir, maka inilah masalah yang sedang berlaku di dunia pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kena ingat, nak kenal Imam Mahdi, kena berfikir. Kena mencari jawapan dengan rasa yang tenang dan menggunakan akal, bukan bermaksud meninggalkan hati. Menggunakan akal yang waras yang Allah berikan untuk kita sama-sama muhasabah diri semula dan menilai setiap satu perkara dengan
fakta-fakta yang ada sekeliling tanpa melepaskan peranan kita pada diri kita dan peranan kita kepada yang lain. Tuan-tuan dan puan sekalian yang saya hormati, kembali lagi pada persoalan ini. COVID-19 adalah satu makhluk yang ada pada diri kita hari ini. Itu tidak dapat kita nafikan. Dan kita tak dapat lihat dia. Tidak ada satu alat pun yang kita dapat gunakan untuk kita lihat di mana duduknya COVID virus ni. Adakah dia di celah pintu, adakah dia di atas pinggan kita atau di baju kita atau di sekeliling kita, udara yang sedang kita hidup. Kita tidak nampak, tuan-tuan dan puan. Kita tidak ketahui itu semua. Tetapi kita tahu dia ada. Kita tahu hari ini bahawa wujudnya satu makhluk yang sangat halus, namanya COVID-19. Dan kita tidak boleh menafikan perkara tersebut kerana dah ada fakta, dah ramai dah yang terkorban, yang dah meninggal dunia, yang ramai yang dah dihinggapi dan sedang bertarung nyawa ya, di hospital-hospital di seluruh dunia. Maka kita nak nafikan lagi bahawa ada satu makhluk namanya COVID-19 yang sedang mendominasi situasi di seluruh dunia. Dalam situasi sosial dan situasi ekonomi akan musnah jika ini berterusan. Tuan-tuan dan puan pun sedang alami. Nak keluar bekerja tak boleh keluar bekerja. Bagi mereka yang tak bekerja, satu hal. Bagi mereka yang menyediakan kerja, peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha juga akan menghadapi masalah kerana mereka tidak ada pendapatan. Bila tidak ada pendapatan, bagaimana nak menyelesaikan masalah ini, tuan-tuan dan puan? Maka kita menantikan apa sebenarnya? Kita menantikan satu sosok. Kita menantikan Imam Mahdi datang membantu kita. Membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini. Adakah itu yang ada dalam fikiran kita semua, tuan-tuan dan puan? Bahawa akan datang satu makhluk namanya manusia, namanya Imam Mahdi, iaitu pemimpin, mereka yang diberikan petunjuk untuk membetulkan semua keadaan ini tadi, membetulkan masalah-masalah ini tadi, menyelesaikan masalah COVID-19. Jika itu yang kita fikirkan, maka apa peranan kita sebenarnya? Adakah peranan itu kita letakkan pada seseorang, letak pada seorang namanya yang diberikan gelaran Imam Mahdi untuk menyelesaikan masalah kita? Sedangkan masalah itu kita yang hadapi. Dan kita sebagai manusia bertanggungjawab datang muka bumi ini. Tidak ada seorang manusia pun yang terlepas daripada masalah yang sama. Maka bermakna kalau kita semua menghadapi masalah yang sama, maka dari segi matematiknya, equation dia, persamaan dia, A equal to B, A bersama dengan B. Jadi bila itu diambil sebagai satu formula, maka jelas jika ia menyebabkan kita juga menghadapi masalah, maka kita juga adalah punca kepada masalah yang sama. Oh, ni bukan orang sana, orang daripada negeri China yang mulakan, orang negeri sana yang jadikan masalah itu tadi. Punca daripada sana. Tetapi kalau punca daripada sana dan sampai kepada kita, macam mana kita boleh juga turut sama menghadapi masalah tersebut? Kecuali kita adalah sebahagian daripada masalah tersebut. Cuma ceritanya di sini mula di mana dan sangkut ke kita, sampai ke kita. Tetap kita adalah conduitnya. Kita adalah sebahagian daripada jaringan kepada seluruh proses. Kerana kita lihat dari aspek global pandemiknya, bahawa semua kena. Bila semua kena, bermakna ini masalah kita. Masalah tuan-tuan dan puan, masalah saya dan masalah semua yang ada di sekeliling kita. Maka bagaimana kita nak berhentikan? Maka kita kata kita nakkan Imam Mahdi datang untuk menyelesaikan masalah kita pada hari ini. Maka jika Imam Mahdi datang kepada kita, apa yang dia akan buat, tuan-tuan dan puan? Adakah tuan-tuan fikir sebagaimana kisah Nabi Musa, dia ada tongkat yang membelah lautan? Adakah tuan-tuan fikir sebagaimana kisah Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, yang mencelikkan orang buta? Adakah itu yang akan ada pada Imam Mahdi? Maka ambillah COVID-19 ini sebagai satu keywords dia, sebagai satu kunci memahamkan realiti. Itu sebabnya kenapa kita diberikan pengasingan pada hari ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
tidak akan bergerak walau sebesar zarah tanpa izin daripada Allah. Ingat di sini, tidak bergerak apa yang kita lihat pada hari ini. Jari saya ini juga tidak akan dapat bergerak. Bulu roma ni tidak akan dapat bergerak walau sehelai pun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang mahu berfikir, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Al-Quran. Maka daripada situ, apa yang perlu kita fikir sekarang hari dalam saat ini adalah kita kena kembali kepada diri kita bahawa COVID-19 adalah bukti bahawa manusia hari ini berada dalam suatu ruang yang penuh dengan kekotoran. Jadi apa isu dia di sini, tuan-tuan dan puan? Kerana apabila kita berada dalam kekotoran, maka kita tidak akan dapat berada di dalam suatu zon, suatu situasi bersama dengan Imam Mahdi. Kerana Imam Mahdi orangnya bukan pengotor. Maka jika dia ada pada hari ini, dia akan bercakap perkara yang sama. Apa dia akan cakap kepada kita semua, tuan-tuan dan puan? Dia akan beritahu bahawa setiap seseorang daripada kita adalah bahagian yang akan menentukan perjalanan masa depan dunia. Dia hanya boleh menunjukkan jalan kepada kita, sebagaimana Rasulullah menunjukkan jalan kepada kita. Dia tidak boleh menjamin kita, sebagaimana Rasulullah tidak boleh menjamin siapa yang dia suka. Dia hanya boleh membuka ruang kepada kita, sebagaimana Rasulullah membuka ruang kepada umatnya, untuk kita berjalan, untuk kita menempuh dan kita melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya, lalu kita bebas daripada masalah yang sedang kita hadapi pada hari ini. Itulah yang akan dia sampaikan kepada kita. Dia tidak akan menyampaikan perkara yang baru kerana tidak ada lagi Al-Quran yang baru. Dia tidak akan menyampaikan perkara yang ditambahkan Al-Quran. Tidak akan lagi ada penambahan walau dengan satu huruf pun. Dia tidak akan mengurangkan apa juga daripada Al-Quran, kerana Al-Quran tidak adalah terpelihara daripada walau satu huruf yang terkeluar daripada apa yang telah Allah tetapkan. Maka COVID-19, tuan-tuan dan puan, adalah satu bukti, satu cerminan kepada kita untuk kita mengenal Imam Mahdi, bahawa dunia hari ini memang jauh daripada beliau, memang jauh daripada realiti untuk bersama dengan beliau. Maka tuan-tuan dan puan sekalian yang saya hormati, di mana juga berada, inilah saatnya untuk kita dapat align, macam saya cakap semalam, dapat kita susun semula diri kita, dapat kita mengambil peranan kita semula di atas muka bumi. Maka untuk kita musnahkan ketakutan, kita musnahkan kerisauan, kita musnahkan kegusaran kita dengan apa yang dinamakan COVID-19, bukan dengan kekerasan, bukan dengan membakar sekeliling, bukan dengan menuding jari kepada sesiapa sekalipun. Dia hanya mulakan dengan satu perkara, tuan-tuan dan puan, yang telah saya sebut dulu, awal-awal dulu saya sebut dalam video-video yang sebelum ini. Kebersihan. Kembalilah kepada kebersihan. Bersihkan diri kita, bersihkanlah segala ruang kita. Setiap seseorang rumah masing-masing bersihkan. Jangan biarkan lagi kekotoran masuk ke dalam rumah kita. Badan kita jaga, bersih-bersihkan. Cuci badan kita. Jangan guna pakaian-pakaian yang mendatangkan kekotoran dalam tubuh badan kita. Fizikal kita kena bersih, tuan-tuan dan puan. Dan seterusnya, di sini juga kena bersih. Hati kena bersih. Jika hati kita tidak bersih, kita akan selalu berada dalam keadaan yang rapuh apabila datang masalah sebagaimana datangnya COVID-19. COVID-19 tidak ada kekuatan, tuan-tuan dan puan. COVID-19 bukanlah yang menyebabkan kematian. Kerana mati dan hidup itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbabnya COVID, maka kita mati. Kalau kita ambil pisau dan kita kerat tangan kita, maka kita akan luka.
Maka luka itu jika terbiarkan tanpa kita rawat, kita akan mati akhirnya. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita yang akan menentukan apa yang kita nak dapat, apa yang kita nak capai. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin bebas daripada masalah COVID-19, maka lakukanlah perkara yang pertama ini terlebih dahulu. Apa dia? Kembalilah kita kepada kebersihan. Kebersihan jiwa raga. Bersihkanlah halaman rumah kita, bersihkanlah sekeliling kita, dan bersihkanlah hati nurani kita daripada kekotoran. Jangan lagi kita mengambil ruang untuk menuding, jangan lagi kita memfitnah sesiapa, jangan lagi kita melakukan perkara-perkara yang mungkar, jangan lagi kita mengambil hak yang bukan hak kita, jangan lagi kita mengambil mereka-mereka yang tidak sepatutnya diletakkan kepada tempat yang tidak sepatutnya. Jangan lagi kita membiarkan kebatilan menguasai diri kita. Allah beri kita akal untuk kita berfikir. Allah berikan kita tenaga. Segala-galanya telah Allah pinjamkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Apa lagi yang kurang? Allah beri kita akal. Allah beri kita otak. Kenapa kita serahkan otak dan akal kita itu pada orang lain? Kenapa kita minta orang lain berfikir untuk kita, sedangkan Allah berikan kita eksklusif, berikan kita secara rasmi, masing-masing bahagian masing-masing berfikirlah. Tetapi kita tidak mahu buat, kita serahkan pada orang lain. Lalu kita masuklah dalam jurang dan dalam ruang kekotoran, kekotoran jiwa dan kekotoran fizikal. Saya tidak mahu menegur, menyalahkan mana-mana pihak. Cukuplah dengan fakta yang ada di sekeliling. Kita bercerita tentang sesuatu yang mulia, tetapi dalam kemuliaan yang kita ceritakan tadi, kita telah mengakibatkan ramai pihak lain yang menderita. Di manakah kemuliaan jika kita menyebarkan penderitaan? Maka inilah persoalan yang harus kita faham. Jika kita tidak lakukan ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak ada ruang dan pasti tidak layak kita bersama dengan Imam Mahdi. Tidak layak. Bukan Imam Mahdi menolak kita, bukan Imam Mahdi menolak kita atas faktor tak suka kepada kita. Hukum alam, putih dengan putih, hitam dengan hitam. Tidak boleh hitam bercampur dengan putih, dia jadi kelabu. Putih adalah putih seputih-putihnya, hitam adalah hitam-hitamnya. Maka dua faktor ini tidak boleh digabungkan. Kerana apabila bergabung kedua-dua ini tadi, maka akan wujud warna yang lain. Maka atas itu, Imam Mahdi adalah suatu ruang putih dan kekotoran adalah satu ruang hitam. Maka dia sedang menanti kita di satu ruang putih, tuan-tuan dan puan-puan. Imam Mahdi sedang menanti kita. Imam Mahdi sedang menunggu tuan-tuan dan puan-puan, sedang menunggu saya dan semua kita di satu ruang yang putih. Bila saya sebut ruang yang putih, ruang yang bersih, bukan dia tinggalkan kita, bukan dia menghindarkan kita, tetapi kita tanpa sedar berlegar di ruang yang beliau tidak wujud. Beliau berada di satu ruang, kita berada di ruang yang lain. Maka ambillah iktibar, tuan-tuan dan puan-puan, daripada peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku pada hari ini dengan COVID-19. Ini adalah suatu perkara yang sebenarnya mempunyai kunci yang sangat besar kepada mereka yang mahu berfikir. Saya berulang-ulang kali sebut berfikir terus. Tak ada siapa yang boleh halang tuan-tuan dan puan-puan untuk berfikir. Dan tak perlu bayar pun, walau 1 sen pun untuk kita berfikir. Duduklah di rumah tu, bukalah Al-Quran, rujuklah, ambillah wuduk, solat, mohon kepada Allah. Jangan lagi didengar-dengar cakap sesiapa, sebab kita dah dalam dunia sendiri. Nah masa dia. Maka berfikirlah tuan-tuan dan puan-puan. Kerana tanpa kita melakukan proses pada diri sendiri, seperti yang saya katakan tadi, kita berada dalam satu ruang. Nak saya ulang lagi perkara yang sama, cerita yang sama. Kita sedang berada di satu ruang. Ulang lagi, kita berada di satu ruang namanya kekotoran. Mana dia? COVID-19 bukti bahawa ianya adalah sumber yang berlaku bermula daripada kekotoran.
Bila dah ada di situ jawapannya dan satu fakta di situ, maka COVID-19 akan hilang, akan pergi dengan sendirinya. Janganlah kita risau. Kerana itulah nature dia, itulah fitrah dia. Dia hanya wujud di dalam ruang yang kotor, tuan-tuan dan puan-puan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, nasihatlah anak-anak, diri tuan-tuan perempuan sendiri contohnya, dan kawan-kawan yang lain-lain. Ayuh, kita bebaskan diri kita daripada COVID-19. Maka caranya adalah kebersihan diri dipelihara terlebih. Bagaimana tuan-tuan dan puan hari ini? Ini bahagian yang kedua ya. Kita ada 7 episod tentang COVID-19 dan Imam Mahdi. Saya tidak mahu membawa tuan-tuan dan puan dengan cerita-cerita yang mistik-mistik kerana saya seorang saintis. Saya bercakap dengan practicality, dengan sains, dengan sesuatu yang boleh dihadam dengan pelaksanaan, bukan dihadam untuk dibuatkan satu teori-teori yang dibuat satu spekulasi demi spekulasi. Sekali lagi, lihat di sini. Tangan kanan dan tangan kiri mempunyai bentuk yang sama, mempunyai jari jumlah yang sama, mempunyai saiz yang sama di antara satu sama lain, dari jari telunjuk sampai jari manis sampai ibu jari, sama saja tuan-tuan dan puan-puan. Maka dari segi persamaan inilah tadi wujudlah genggaman sebegini. Maka beginilah jika kita lihat fakta gabungan itu berlaku pada perkara yang sama. Manusia dengan manusia, haiwan dengan haiwan, lembu dengan lembu, kucing dengan kucing, burung dengan burung. Tak boleh manusia kahwin dengan haiwan, manusia kahwin dengan lembu, manusia kahwin dengan harimau dan sebagainya. Kerana fitrah dia adalah atas persamaan. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, COVID-19 juga makhluk yang akan berada di kalangan kita apabila dia dapat persamaan. Apakah persamaan? Dia perlukan environment, dia perlukan hosting, dia perlukan suasana yang dinamakan kotor. Ya, bukan macam kotor di Montenegro yang saya pergi itu cantik tempat dia. Ya, kalau di Montenegro saya pergi Teluk Kotor. Tengok dalam saya punya video itu cantik, itu namanya kotor, tetapi kotor, pencemaran, tercemar. Maka itu yang diperlukan oleh COVID-19 untuk dia terus hidup di kalangan kita. Maka sesiapa pun, jangan kita lagi menuding kepada sesiapa, engkau bersih, oh engkau dah sihat, kepada engkau ni bersih, engkau ni kena penyakit sebab engkau ni kotor. Kita ambil secara umum, tidak ada sesiapa yang bebas hari ini. Semua mempunyai potensi. Maka untuk kita elak daripada keadaan itu tadi, kita bebaskan diri kita daripada berhubung dengan kekotoran. Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan, COVID-19 sedang mencari hosting, mencari teman-teman dia, mencari ruang untuk dia berkampung di seluruh muka bumi ini tadi. Maka kita sebenarnya yang membuka ruang kepada dia, membuka bahagian kepada dia untuk dia datang berkampung. Tetapi jika kita tidak lakukan perkara tersebut, yakni membebaskan diri kita daripada kekotoran, maka akhirnya COVID-19 ini akan hilang tempat hosting dia. Dia tidak ada rumah lagi, dia tidak ada tempat nak pergi lagi, dan dia akan gelandangan di jalan raya. Dan apabila gelandangan, dia tak dapat makan. Bila tak dapat makan, akhirnya dia akan mati dengan sendirinya. Itulah hukum alam tuan-tuan dan puan-puan. Dan apabila itu berlaku, maka yang putih akan menjadi dominan kepada muka bumi semula, yakni akan datanglah kebersihan. Maka pada saat itu pasti tuan-tuan dan puan-puan dan saya sendiri akan nampak dengan mata kepala kita sendiri, bukan lagi bayangan-bayangan, bukan lagi andaian-andaian, tetapi dengan mata kepala kita sendiri, sosok yang bernama, yang diberikan gelaran Imam Mahdi. Salam sejahtera. Semoga pencerahan ini dapat membuka ruang kepada setiap kebaikan yang akan kita lakukan ke depan. Salam sejahtera sekali lagi. Kita bertemu pada sesi yang seterusnya.